Syair Rabi'atul Adawiyah. Ingat lagu meeting lah, Rabi'atul Adawiyah kan. Tapi dia bekas seorang sufi wanita, dan dia buat syair dia. Ilahi lastu lil firdaus si'ahi. Tuhanku lastu lil firdaus, tidak layak padaku syurga firdaus, namun aku tidak sanggup neraka itu menjadi tempat untuk aku huni nanti. Faham di taubat, maka ampunkanlah taubatku ya Allah. Ampunkanlah taubatku. Anda kena rasa macam tu. Seandainya adik-adik rasa macam tu, maka adik-adik akan berubah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ada ni, apa yang kita lakukan, tak lain tak bukan adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, wa ridwanu minallahi akbar. Keredaan Allah itulah yang paling besar. Untuk adik-adik buat apa itu sekalipun, tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan keredaan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik belajar 5 tahun nak ambil SPM berpuluh-puluh nak study malam kan. Tapi kalau sia-sia buat, tak ada nilai di sisi Allah. Kena rasa macam tu. Bila kita rasa kita buat segala sesuatu ini kerana Allah, kita akan berlumba-lumba, berusaha untuk buat yang terbaik, untuk laksanakan tanggungjawab ini sebaik mungkin, supaya nanti kita akan mendapat ganjaran kepada Allah SWT. Kita nak tunjuk kepada Allah benda ni lah kita sampai kepada Allah. Tak kena rasa macam tu. Sebab tu apa semua diri abang ni, diri adik-adik, diri adik-adik sendiri, supaya sama-sama merasai bahawa tanggungjawab kita di atas bumi Allah tidak lain tidak bukan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ngantuk dah kan? Kalau sekadar mengantuk kita stop lah. Jadi adik-adik sekalian, kita seharusnya melihat kehidupan di dunia ini, tanggungjawab dia untuk mencari, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nampak ayat ni? Sebab benda ni bila adik apa ayat ni nampak halal tuju adik. Nampak halal tuju hidup adik-adik sekalian. Dan tidak aku ciptakan di atas muka bumi ini al-jinna wal ins, para jin dan para manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Dia nampak benda ni. Bila kita nampak halal tuju ataupun tanggungjawab kita untuk menjadi hamba Allah, adik-adik akan berlumba-lumba. Akan berlumba-lumba untuk menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bulan Ramadan dia akan terima hati yang cukup lapang. Hati yang cukup lapang. Jadi sini abang nak sebutkan antara benda-benda yang kita kena rasa bila kita nak jadi, bila nak cari, bila nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari kelapangan ataupun kemanisan beribadah dalam Ramadan. Pertama kena ikhlas kepada Allah SWT. Bila ada ikhlas kepada Allah Taala, dia buat segala sesuatu untuk cari keredaan Allah. Jadi pada hati itu ada kelapangan. Yang kedua, jangan tunggu kebaikan dan kena sungguh-sungguh dalam ibadah. Kita tengok contoh Rasulullah SAW sendiri. Dia sebut Rasulullah SAW kena jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kena jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW sendiri dia berlumba-lumba untuk menjadi hamba yang taat, hamba yang begitu patuh kepada Allah Subhanahu, walaupun dia merupakan seorang yang maksum. Maksum apa? Suci daripada dosa. Rasulullah sendiri pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan hampir tidak tidur malam. Dia buat macam mana? Dia akan bangun pada malam, gerak anak-anak dia untuk menunaikan tanggungjawab sebagai hamba. Rasulullah sendiri kalau dia beribadah sampai bengkak-bengkak kaki. Kemudian Aisyah tanya, kenapa kau sungguh-sungguh untuk beribadah padahal kau seorang yang maksum? Rasulullah jawab apa? Apakah salah menjadi seorang hamba yang bersyukur? Rasulullah sendiri walaupun dia maksum, dia bersungguh-sungguh. Yang kedua, yang ketiga, jangan rasa bosan. Jangan bagi rasa bosan ni kuasai diri. Kita nak beribadah ni, kita nak rasa lapang dalam hati ni, jangan bagi kita bosan untuk beribadah. Kenapa Allah tak suka hamba-Nya yang bosan? Dalam satu hadis ada sebut Allah
kebaikan. Allah SWT takkan rasa bosan untuk beri kebaikan kepada hamba-Nya, melainkan hingga kan hamba itu sendiri rasa bosan untuk beribadah. Kemudian yang keempat, kena rasa Allah melihat kita. Kena rasa bahawa Allah melihat kita. Sentiasa rasa muraqabatullah. Bila kita merasa Allah melihat kita, kita rasa Allah sentiasa memerhati kita, jadi terhalang bagi kita untuk buat perkara kebaikan. Untuk terhalang dari kita untuk melakukan perkara jahat. Kenapa? Dia tahu Allah lihat, dia tahu Allah tengok. Jadi dia tak akan buat benda-benda yang jahat. Dia akan sentiasa menambahkan kebaikan dalam setiap amalan perbuatannya. Jadi walau apa pun, ataupun walau banyak mana pun dosa kita, walau banyak mana pun hutang kita, hutang dosa kita dengan Allah SWT, kita kena rasa, kena sedar, kena faham, kena yakin. Kena yakin adik-adik sekalian bahawa banyak mana pun dosa kita, Allah sentiasa akan ampunkan. Contohnya, yang kata Allah SWT Maha Pengampun. Ada seorang pencuri kain kafan pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, pencuri kain kafan ni dia korek kubur. Dia kata seorang perempuan, ada satu kubur di bawah tanam. Dia pergi korek kubur ni. Kemudian nampak mayat, dia pun nak curi kain kafan. Kemudian bila dia tengok curi kain kafan ni, dia tengok perempuan muda. Lepas tu dia buat apa? Dia berzina dengan mayat wanita. Jijik tak jijik? Berzina dengan mayat. Kemudian dia balik-balik dia rasa menyesal, tak sangka. Menyesal sungguh lah. Walaupun dia jahat, tapi terdetik pada dalam hati dia benda untuk dia menyesal, nak mengaku kesilapan dia. Kemudian dia jumpa dengan Rasulullah. Dia menangis sungguh-sungguh, Allah, ya Allah, aku telah berbuat benda-benda mungkar, aku telah berzina dengan mayat, aku telah mencuri kafan, aku telah berzina dengan mayat. Allah, adakah Allah mengampunkan dosaku? Wahai Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar tengok, sampai Sayyidina Umar pun tak sampai tengok hamba Allah ni nangis. Rasulullah sampai begitu rupa. Sayyidina Umar tak tahu apa, tiba-tiba tengok nak kawan tu menangis, dia pun menangis. Nak kata teruk tak teruk, kawan tu menangis. Sayyidina Umar tengok pun menangis sekali. Kemudian Rasulullah diam. Rasulullah tak kata apa. Kemudian hamba Allah ni sahabat di balik, sahabat menangis dan berkurungkan diri dalam rumah dia. Dia kurungkan diri pada rumah dia, menangis tak sangka. Kemudian tiba-tiba utusan pada Rasulullah datang, kata Allah SWT telah mengampunkan dosa dia. Dengan kerasaan gembiranya, dengan perasaan yang begitu terharu, dia berasa bersyukur dibiarkan dia sendiri mati. Gembira kata Allah ampunkan dosa dia sampai mati. Jadi kalau orang yang buat benda-benda jahat tu, orang yang berzina mayat tu, Allah ampunkan dosa dan dia mati dalam keadaan suci daripada dosa, apakah kita ini yang melakukan banyak dosa, apakah pada saat kelapangan ataupun keberkatan pada bulan Ramadan ini, jika kita minta ampun pada Allah Taala, adakah Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa? Tak. Allah SWT Maha Pengampun. Walaupun dosa adik-adik dengan mak bapa, dosa adik-adik dengan ibu bapa dan dosa adik-adik dengan mak bapa, dengan kawan-kawan, dengan cikgu. Banyak dosa kita. Adakah kata Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa? Allah SWT akan mengampunkan. Tak kena rasa macam tu. Kok mana pun kesilapan yang ada, kok mana pun dosa yang ada, minta ampun pada Allah SWT. Kalau dengan kawan-kawan kita ada buat silap, dengan cikgu-cikgu ada buat silap, dengan mak bapak ada buat silap, kita minta ampun pada mereka, kemudian kita taubat pada Allah SWT, Allah akan ampunkan dosa kita, insyaAllah. Yang penting ada keikhlasan pada diri kita, ada keyakinan ataupun tak mahu orang buat benda tu, insyaAllah Allah akan ampunkan dosa. Jadi wallahualam, 20 minit yang cakap. Jadi sama-sama lah kita koreksi diri kita. Abang doakan adik-adik sekolah Datuk Wah ni, moga-moga sukses dalam belajar, sukses dalam akhlak. Moga-moga dengan saat adik-adik sekolah rendah, waktu sekolah yang seronok tau. Jadi belajar bersungguh-sungguh, jadi anak-anak yang taat, jadi pelajar yang taat, jadi hamba Allah yang taat kepada Allah SWT. Moga-moga dengan perkongsian ini